the last area tau. Ini the last area. If you want to try, boleh ambil sini. Ya, saya check account jap. Teman jap. Account saya dah MC. Saya masuk kat sini. Bagi sebiji. Berapa? 50. Indah Min ikon string aku. Apa dia? Indah ikon string aku. Boleh lah. Lama siap, sebulan lebih siap. Bulan pun. Jalan. 4 hari dia berjalan. 4 hari satu kat sini. Lama tak, aku masih yang first daripada yang atas ni. Sekejap mana aku kan ada entry kat atas ni kan. Lepas tu dia turun tu, mana aku dah close. Goyang dia nak MC. Kau nak close ke kau hold lagi? Aku hold lagi ni. Tapi yang ni aku biar, account string ni memang aku biar. Lagi satu account ni aku ada letak sikit. Tadi scalping cell aku dah close. Aku tengok M1 macam tetap best je. Sini ya. Saya riskan $50 lah. Kalau mengajar. Bukan instant satu. Satu je Min. Racun. Ini just kita tengok apa hasil dia, sama ada MC ataupun berjalan lah after kita habis sharing ni. Hari ni profit 3K, loss 2,5. Banyak lah. Aduh. Kau yang kau sell tu kan, kau tak kau Buy dah run lah. Tapi goyang ke buy bawah tadi tu? Dia main-main. Tapi dah 2 weeks lah macam ni Min. Pukul 10 nanti. Elok. Pukul 10 kan? Ada hantu. Boleh lah dia. Dah turun sikit. Nak tambah lauk. Tambah lauk. Yang kau lagi satu. Test 1 2. Audio check. Yang ada entry sell Roger saja. Dan tengok berapa ramai yang akan hit SL ni. Ada yang join SL? Tak ada bagus. Alhamdulillah. Ini based on daily, based on H4. Kalau dia fail memang dia solid nak ke 1852 lah. Which is kalau malam ni dia bagi juga, is a bit surprising lah. Memang unique lah kalau dia bagi atas terus. FM lah. At least dia turun sikit, dia trace dulu kan. Bagilah tambah lauk, bye. Sikit no. $25 aku close ni. 25. Dia baru Bagi dalam 3 minit lagi before kita start.
Yang ada SL saya around sini tau. Ni kan nanti kan korang entry sebab korang bukan VIP kan. Takut korang main tekan je. Okay, kita sell based on zone sini. Okay. Ini adalah zone H4 daily. Alright. So SL dia kena atas daripada candle yang teratas which is 1832. Okay, so saya ambil ruang 20 pip daripada candle teratas. Okay, so SL dia 1834. So kita entry dia 1830. SL 40 pips. 40 pip range dia. Kalau awak masuk 0.01 times by 40 pips, awak akan rugi dalam $40 kalau hit SL. Clear? Jangan main tekan ya. First target untuk TP sini lah, which is the first RNR dia 182625. Alright. Kacau. Slow pip. Aduh, kacau. Ya kan ya. Alright, Assalamualaikum dan selamat malam. First of all, saya nak ucap terima kasih kepada yang sertai kami punya live sharing pada malam ini. So macam biasa, kami daripada tim The Analyst, setiap hari Isnin dan hari Rabu kami akan buat live sharing, di mana pada hari Isnin kami akan buat live sharing berkaitan market outlook, dan pada hari Rabu kami akan membuat sharing berkaitan trading lah, daripada segi technical analysis, fundamental analysis, self control, money management, everything lah. Apa yang saya boleh cover, saya cover. Okay. So untuk topik hari ini kita nak bercerita tentang fundamental analysis. Alright. Alamak typo. So before kita start, di ruang chat ataupun korang nak pakai mic pun boleh. What is your understanding ataupun apa pemahaman anda berkaitan dengan fundamental analysis? Sila. Dekat ruang chat. Orang je jawab daripada 100 orang ni. So technically saya boleh buat summary yang pemahaman anda berkaitan dengan fundamental analysis adalah based on Forex Factory. Betul tak? Itu yang korang akan refer berkaitan dengan fundamental analysis. Tetapi bila based on our sharing today, saya akan kupaskan bila data tu keluar ataupun sesuatu data tu keluar, macam mana kita nak penterjemahkan dan kita nak memahamkan konsep fundamental analysis tu. Okay? Sebab Forex Factory itu adalah tools atau platform untuk kita tengok data-data yang keluar. Tetapi data ni dia datang daripada pelbagai sumber. Dia tak semestinya daripada Forex Factory je, tapi daripada bencana alam pun dia boleh akan menggerakkan market. It depends. Okay? Forex Factory itu adalah economic data. So before we start, kita akan terjemahkan dulu apa tu fundamental analysis. Okey, di dalam trading kita ada dua analisa ataupun dua analisis. Nombor satu adalah technical analysis, iaitu cara kita menganalisa pergerakan market di dalam chart, di mana ada penurunan dan kenaikan dan lain-lain. Okey. Dan yang kedua adalah fundamental analysis. Okey. So fundamental analysis ni adalah apa ni kita panggil
butir-butir yang menggerakkan market lah. Sebab kenapa market bergerak atas bawah is because ada orang yang menjual, ada orang yang membeli. Mereka membeli dan menjual berpandukan apa yang dorang faham berkaitan dengan ekonomi. So fundamental analysis ni adalah penterjemahan berkaitan dengan ekonomi. So untuk kita memahamkan apa itu fundamental analysis, jadi kita kena memahamkan macam mana ekonomi itu bergerak. Okay? So far saya minta maaf, saya buat penjelasan based on apa punya saya punya pemahaman. Jadi kalau ada yang betul-betul pakar ekonomi di dalam sini, I'm willing to open the chat untuk kita buat sharing lah, sebab saya bukan pakar ekonomi. Alright. So di dalam fundamental analysis kita ada dua. So di dalam fundamental analysis kita ada dua. Siapa tahu apa dia? Dia ada dua jenis data di dalam fundamental analysis. So yang pertama kita ada nombor satu. Ada cakap rumors, betul. So kita nombor satu adalah uncertainty. Uncertain ataupun rumors lah, ataupun yang dulu masa zaman Trump kita tengok Twitter tu kan. Ini adalah uncertainty ataupun bencana alam lah. So kategori yang alamak hilang. Di bawah uncertainty, di bawah topik uncertainty kita ada first kita ada news. Kedua kita ada natural disaster. Kedua kita ada alright. So ini adalah data-data yang berkaitan dengan uncertainty lah, which is kadang-kadang macam natural disaster. Apa yang dimasukkan natural disaster kan? Sebagai contoh, malam ni pukul 9 nanti ke pukul 10 nanti kan, after this dekat US dia berlaku gempa bumi. So what will happen to the USD punya currency? Supposedly akan jatuh merudum lah. So itu adalah uncertainty di mana kita tak boleh nak predict bila dan bagaimana dia akan keluar. Okay. And then news ni selalunya berkaitan dengan berita sebagai contoh masa kita ambil zaman Trump kena COVID. Ini adalah salah satu contoh berita-berita yang kita tak boleh nak jangka lah, which is dia jatuh di bawah uncertainty dan rumors. Dan secondly politik. Politik ni pun salah satu daripada uncertainty punya data. Okay, the second data pula berkaitan dengan fundamental analysis adalah ni yang selalu korang tengok hari-hari. Korang tengok dekat korang cakap gua nak pacak, gua nak junam pukul 8.30 nanti, selalunya pukul 8.30 lah. Jadi pun dia ada possibility untuk ada big spike dalam pukul 10, 30 minit lagi. So ini kita panggil sebagai economic ini yang anda tengok dia pacak junam tu lah dekat ataupun yang merah ataupun merah hijau dekat Forex Factory, ke merah biru, merah hijau. Merah hijau. Merah hijau dekat Forex Merah Factory. hijau hitam. Hitam yes, hitam tak berubah. So ini adalah data-data yang kita boleh tahu bila dia nak keluar. So data-data inilah kita yang ambil peluang untuk kita mencari volatility di dalam market. Apa yang dimaksudkan dengan volatility adalah pergerakan market yang laju lah. So apa ni, tekan-tekan tak keluar. So apa yang ada dekat dalam economic data ni? So yang kat dalam economic data ni kita ada data seperti GDP, Gross Domestic Product, ada CPI, Core Price Index,
ada interest rate, and then kita ada production lagi. So production kita ada hari Jumaat ni unemployment, dan kita ada apa lagi ya? Banyak lah, dia banyak ni adalah salah satu dia lah, ataupun trade balance, PMI and so on lah. Okay, so ini adalah jenis-jenis data yang kita boleh tunggu timing dia. Kita tahu sebab benda ni adalah formal punya date untuk dia keluar lah. So bila data-data ni keluar, kita akan mencari peluang price akan beraksi laju. Alright, so macam anda tengok kalau kita pergi Forex Factory, sekejap saya buka Forex Factory saya. Forex Factory. So kalau anda pergi Forex Factory, kalau siapa yang tak tahu apa itu Forex Factory ni adalah salah satu website yang akan mengeluarkan listing ataupun date ataupun timing data-data berkaitan dengan economical foreign exchange punya country di dalam website ni lah. So kat dalam ni kau akan jumpa data-data seperti yang saya cakap ni. Ada nampak GDP, RBA ni Republic Bank of Australia. Okay, ada SR unemployment, ada cash rate. So ini adalah jenis ekonomi data lah, which is kalau kita pergi secara detail nak explain satu-satu dia akan jadi panjang. So untuk malam ni kita akan tengok macam mana kita nak terjemahkan data-data ni. So saya nak tanya, okay, kita ambil contoh data tadi lah. Ini punya news. Alright. So kita ada data 8 suku tadi kan. Ini adalah data yang keluar. So forecasted is 600k. Yang data yang keluar adalah 330k. Okay, so based on this data, anda terjemahkan USD kuat ataupun USD lemah. Sila di ruang chat. Kita tengok basic understanding korang, pemahaman korang di level mana. Okay. Mostly korang akan dapat lemah lah sebab punca utama adalah ni warna merah. Okay, saya nak pesan awal-awal, warna ni bukan menentukan USD lemah atau kuat. Okay, warna ni adalah sebagai indikator yang dia below than forecasted. Okay, tetapi kadang-kadang yang data keluar ni, yang for example kita ambil contoh yang ni lah, yang forecasted is 500k. Sorry, kita ambil lagi. Okay, forecasted 500k, yang keluar is 450k, tetapi actual is 600k. So based on that data, USD lemah ke USD kuat? Okay, saya ulang sekali ya. Okay, kita ubah this number. Yang forecasted is 500k. Yang actual is tengok saya pun dah keliru. Alright, sorry, yang previous is 300k, forecasted 500k. Yang keluar is 450. So USD kuat ke USD lemah? Ada yang cakap strong, ada yang lemah. Okay, so nanti kita akan, nanti lepas kita sharing, kita buat Q&A lagi sekali, tengok korang punya pemahaman macam mana. Sebab yang color ni, after you join my class, yang color ni bukan menentukan USD lemah atau kuat. Okay, kita kena faham benda tu. Jangan nanti bila setiap kali news nak keluar, news keluar warna merah, terus tekan buy dekat gold. Sometimes jadi, sometimes tak lah, sebab kadang-kadang sendiri ada placement dia. Alright.
So kita jump balik ke saya punya canvas. So di dalam fundamental analysis kita ada dua jenis data. Yang nombor satu ada uncertainty dan nombor dua adalah rumors. Okay. So untuk kita fahamkan fundamental analysis ni secara teori ni adalah pergerakan ekonomi. Macam mana cash flow itu berlaku di sesebuah negara dan ataupun kita combine kepada international punya level lah, which is pergerakan daripada negara A ke negara B. So untuk kita memahamkan fundamental analysis, kita kena fahamkan pergerakan ekonomi. So untuk kita fahamkan pergerakan ekonomi, saya akan memperkenalkan metod ataupun sistem untuk kita faham pergerakan ekonomi lah, which is kita panggil sebagai economic machine. Jangan conteng. Ramai conteng tak jadi apa ni. So economic machine ataupun kita panggil sebagai economic cycle. Pernah dengar tak economic cycle ni? Kalau pernah dengar, maksudnya anda ada belajar berkaitan ekonomi lah. Masa tak kisah daripada you ke, masa sekolah ke. Ini adalah punya tools dia lah untuk kita faham macam mana ekonomi bergerak. Alright. So di dalam economic cycle kita ada 4 elemen. Kita kotak dulu. So, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So apa yang ada, elemen apa yang ada di dalam economic machine? Yang pertama kita ada isi rumah. Okay. Ini adalah ciri pertama. Ciri yang kedua, kita ada kerja. Nombor 3 kita ada company ataupun businesses ataupun firma. Yang keempat kita ada produk ataupun goods and services. Okay, ini secara teori. So macam mana ekonomi sesebuah negara ataupun sesebuah negara bergerak? Okay, so kita ada 4-5 ni, which is household, employment, firma dan goods. Okay, kita tengok contoh yang pertama, which is ada pen dekat sini. So isi rumah mencari pekerjaan. So apa elemen di tengah dia? Household provide apa dekat employment? Dia akan provide energy lah. Sebagai contoh, kita ambil kerja, yes, energy, job, everything lah, which is kita ambil bahasa kasar dia iaitu tenaga lah. Korang pergi kerja, for example kilang ke apa kan, kita menggunakan diri kita ataupun kita punya skills kepada untuk kita bargain dekat sebuah company, which is energy, and then pekerjaan kepada firma provide productivity. Okay, so bila anda dah di-hired oleh sebuah company, you produce productivity to the firm. So bila employment
produce productivity to the firm, apa yang dikeluarkan oleh firm? Dia akan keluarkan goods and services lah. So kat sini firm akan keluarkan goods and services, so akan berlaku selling, sell the goods and services. Okay, so bila dah provide goods and services, siapa yang beli ni? Siapa yang beli hasil yang dikeluarkan oleh sebuah syarikat adalah household. Dia akan berpusing macam ni sampai kiamat dia punya pergerakan. Okay, so ini adalah kita punya buyers. Okay, so kita ambil secara kasar. So household provide energy sebagai pekerja. Pekerja kepada firma akan provide productivity. Firm akan produce goods and services and jual and then membuat penjualan lah. Dia punya buyers is household. So ini adalah cycle. Awak pergi mana-mana pun ini adalah cycle pergerakan ekonomi. Tetapi kalau kita reversekan balik, apa jadi? Kita start from sinilah. Kita reversekan dia. So, bila kita bekerja ke sesebuah company, kita dapat apa? Kita dapat income. Ya. Income bersih. So, firma dekat employment, dia bagi apa? This is gaji juga. Tapi gaji apa? Ini adalah wages. Yang dimasukkan dengan wages adalah termasuklah awak punya tax, income so and semua benda tu firm akan bayar as a employment. So employment akan bawa balik rumah apa? Contoh ini awak. Kita buat bahasa kasar. Ini awak sebagai pekerja. Okay. Ini kita punya family. Ada 3 orang lah. Family. Dah melukis lah aku dah. Okay. Ini kita punya family. So, awak bekerja, awak dapatkan gaji bersih. So, ini bos awak. Bos besar sikit lah, gemuk. Gemuk. Kaki kecil je. Tak baik Min. So, awak punya boss ataupun the owner of the company akan pay wages to you, which is termasuk everything, tax, everything lah. Macam awak bekerja pun, kalau awak dapat sikit gaji, nanti elok-elok, contohlah, elok gaji RM5,000. Tiba-tiba yang masuk dalam bank account cuma RM4,500. Dia ada deduction tax, ada deduction EPF, everything. So, itu kita panggil wages lah, which is gaji kasar. Gaji kasar. Bahasa Melayu tu. Salah betul lah. Bahasa Melayu pun dah tak tahu lah. Slash gaji kasar. Gaji kasar. Alright. Ni ada. So, okay, produk kepada company. Okay, company dah produce goods and services. So, dia jual. Apa dia gain? What's the gain from this? Untung, betul. Profit. Trading ada profit. Business ada profit. Okay. So, dia akan dapat profit. So, household memberi ataupun isi rumah membeli barang-barang yang diproduce oleh company. So, apa kat sini? Proses apa yang terjadi di sini? Ini. So, menjadilah expenses, perbelanjaan. So, ini macam mana ekonomi kita bergerak. Faham tak? So berlakunya jual beli. That's why lah bila contohlah data-data ekonomi ataupun kita ambil contoh Malaysia, kenapa kerajaan kenakan tax dekat sesuatu ataupun mengenakan harga ceiling ataupun harga lantai kepada suatu produk untuk memastikan pergerakan ini berjalan lancar lah. Sebab di dalam economic cycle kita ada sesuatu yang kita panggil sebagai money velocity. Money velocity. Sekejap, saya type dulu.
velocity. Apa yang dimaksudkan dengan money velocity? Kelajuan. Apa yang dimaksudkan oleh money velocity ataupun kelajuan benda ini bergerak. Macam mana nak memastikan kelajuan ni bergerak is either awak menaikkan gaji ataupun awak kurangkan gaji, is either you turunkan you punya forecasted profit ataupun naikkan you punya forecasted profit for company, ataupun mengurangkan harga good and services ataupun mengurangkan perbelanjaan. That's why kadang-kadang awak pernah dengar tak kempen dekat Malaysia ni, jom beli, ada 2-3 tahun lepas government dia menggalakkan rakyat dia untuk berbelanja. Kenapa? Sebab dia nak melajukan pergerakan ekonomi ni. Lagi laju pergerakan ekonomi ni, lagi untung kita, negara kita, lagi banyak duit dia buat, lagi banyak dia boleh spend dekat duit-duit orang politician lah, masuk poket sendiri. Lagi banyak semua pergi. Aduh. lagi banyak dia orang buat duit, lagi banyak, lagi cepat pembangunan Cepat dia orang kaya. So ini adalah fundamental analysis yang awak tahu, yang awak tengok dekat dekat Forex Factory tu, GDP everything tu, dia berkait rapat dengan pergerakan ini ataupun my economic cycle. So bila contoh sebagai contoh, kita ambil simple case tadi, for example kita tengok kadar pekerjaan hari Jumaat ni kan, kita tengok unemployment rate dekat US. Kita ambil contoh satu case tadi, unemployment rate di US menurun. Okay. So, unemployment rate menurun. So, kita tengok dekat sini. Unemployment rate menurun. So, what will happen to the cycle? Tengok apa yang dia akan efekkan. So, pekerjaan menurun. So, productivity akan menurun. Betul tak? So, productivity akan menurun. So, bila productivity menurun, company tak boleh nak produce goods and services yang banyak. Okay? So kita ambil service, goods and services ni akan menurun. Okay? So, bila goods and services menurun, yang membelinya pun akan berkurang, menurun juga. Okay? Nampak tak dia punya cycle dia? This kind of data akan affect the whole cycle. Okay, so bila pekerjaan menurun, income pun menurun sebab tak ada kerja. Sebab firm kena potong dia punya kena buangkan orang kerja lah. Kita ambil contoh sebagai COVID lah, masa time COVID kan kita kena work from home, lepas tu company pun dah start retrench ataupun buang pekerja. So that akan affect the whole cycle, which is orang pun dah income dia makin sikit, gaji makin sikit, firm pun tak boleh nak produce, so profit pun makin sikit. Okay, so bila data ni data ni keluar, dia akan affect the whole cycle. That's why kalau kita tengok dekat chart, once unemployment punya data ni menurun, apa yang jadi kat DXY? DXY ni kalau yang tak tahu, is a currency index untuk USD. Apa yang jadi kat DXY adalah drop lah. So ini adalah dia punya economic cycle. Tetapi kalau kita ambil case study, jika unemployment ni menaik, so kita start from household lah, ini adalah punca dia, household. So pekerjaan menaik, productivity menaik tak? Menaik. So firm akan produce lagi banyak goods and services, menaik. So bila orang dah banyak employment, dapat gaji lah. For example, yang fresh graduate semua baru dapat duit, dia dapat income bersih, first income bersih. So apa yang dia buat credit card, lepas tu beli iPhone, lepas tu hutang. Dia akan more expenses. Okay, so this kind of data akan affect the whole cycle. The goods, the better the data, the higher the money velocity cycle, ataupun lagi laju lah dia punya pergerakan, ataupun yang kita panggil tadi sebagai money velocity. So faham tak macam mana ekonomi bergerak? Faham kan?
Ini adalah fundamental analysis. Kalau kau nak tahulah, kalau selalu tengok macam fundamental analysis, ini adalah dia punya gambaran secara dalam. Clear? Clear tak clear? So nampak apa itu fundamental analysis ke, ataupun baru nampak ataupun baru tahu? Kalau baru nampak tekan 1, kalau baru tahu tekan 1, kalau dah tahu tekan 2. Tengok semua baru tahulah, sebab selalunya kita dengar orang cakap ataupun yang anda semua join channel Telegram fundamental analysis, but you don't exactly know what is fundamental analysis. Fundamental analysis adalah pemahaman berkaitan dengan how the money ataupun how the economic works based on this data lah. Macam kita macam saya bagi contoh tadi, unemployment rate. Okay, tapi dekat economic data dia banyak jenis data. Okay, yang penting is GDP, unemployment rate, CPI, cash index, apa lagi? Banyaklah, nanti kita terjemahkan. Alright, so kita dah tahu how the money works. So since kita trade foreign exchange, since kita trade foreign exchange, kita nak tahu negara-negara apa yang memegang jenis-jenis industri. First kita tengok dulu, apakah jenis-jenis industri yang ada di dalam dunia. Tulis sikit apa jenis-jenis industri yang ada dalam dunia. Saya nak tengok. Yang based on apa yang kau tahu lah. Campur English VM. Jangan conteng. Ini adalah jenis-jenis industri. So, tapi saya ada list. Kita tulis semua. Korang terang, jelas dan nyata berkaitan dengan jenis-jenis industri. Industri yang pertama, apa yang kita ada? First, kita ada oil, kita ada oil and gas. Second, kita ada F&B ataupun food and beverage. Yang ketiga kita ada healthcare ataupun kesihatan lah. Dia Amir Syaifuddin cakap kesihatan kan. Dia jatuh di bawah healthcare. Yang kelima kita ada construction. Yang keenam kita ada tourism. Yang ketujuh plantation ataupun agriculture. 8 kita ada teknologi. Lepas ni kita akan kategorikan this all jenis-jenis industri ni, siapa dia punya leader, negara mana dia punya industry leader for this type of industry lah. Teknologi. Number 9 is logistik ni, yang siapa yang tak tahu adalah yang mengantar barang lah. Macam kes paling senang, Food Panda pun dikategorikan sebagai logistik. Dan ke-10 is banking. 11 retail. Retail ni yang jual-jual barang lah, e-commerce, everything. Number 12
You kot. Ada lagi yang terlepas? Tak ada. Tak ada. Ni je. Retail. Yes, education. Bagus. Lepas. 12. Education. Education. Betul. Alright. So, this kind, semua jenis industri ni, dia berkait. Sebagai contoh, kita ambil contoh paling common and then paling terang lagi bersuluh di zaman inilah. Kita ambil contoh sebagai time COVID, apa yang jadi pada setiap industri ni? So, masa first COVID, what happened to oil and gas? Yes, the lowest price semenjak 5, 6 ke 10 tahun. Price jatuh. Kenapa oil and gas jatuh time COVID? Sebab orang kena lockdown. So, F&B, time COVID, what happened? F&B menaik dan menurun. Kita boleh ambil tengah-tengah. Kenapa? Sebab time COVID, orang lagi galak buat order untuk delivery everything. Okay. Healthcare menaik. Construction pada awal-awalnya menurun, tapi bila sekarang ni construction menaik sebab dia dapat kebenaran daripada menteri untuk operate. So kita ambil pada awal construction menurun. Kenapa? Because of the lockdown, people can operate. Sebab masa lockdown orang tak boleh keluar, so construction pun kena stop. Okay, tourism jatuh teruk lah. Kalau anda pergi Langkawi ke apa kan, banyak resort dah kena jual sebab diorang tak boleh nak survive. Tourism dah kena tutup, it's almost 2 years. Okay, so paling affected adalah tourism lah. Plantation and agriculture, nothing happen kot. Sebab I believe is nothing happen because saya punya bapak saya pun ada own agriculture punya firm. Is nothing happen to the agriculture. Teknologi, saya boleh katakan menaik dan mendatar. Sebab teknologi ni dia ada banyak pecahan. Sama ada kita nak tengok pada phone ke ataupun development dari software ke, everything dia pelbagai. Which is kalau kita tengok daripada segi teknologi ni, saya cakap menaik. Kenapa? Kalau anda pergi ke stock price, Zoom ataupun gaming, time awal-awal COVID adalah menaik sebab people are spending more time dekat rumah and then they use technology for their entertainment and for them to communicate using technology. Okay, so logistik, untuk domestik menaik, untuk international menurun lah. Domestik menaik sebab kita penghantaran di dalam negara tidak tersekat, tetapi penghantaran international pada awal-awal COVID disekat. Banking menaik dan menurun lah, which is monetarium, everything tu dah akan effect dekat banking. Typo. So retail menurun sebab kedai tak boleh buka. Education menurun. Kenapa? Education menurun sebab gaji profit daripada education ni daripada mana? Daripada student intake. Student pergi belajar pergi masuk university, dia punya yuran tu adalah keuntungan sesebuah firma pembelajaran lah. So bila time COVID, diorang tak boleh nak pergi sekolah semua, so education ataupun this industry menurun. So ini adalah satu case tadi. Sebab kenapa saya cakap time COVID? Sebab COVID adalah terjatuh di dalam kategori apa? COVID terjatuh di dalam kategori uncertainty. So, bila sesuatu bencana berlaku kepada sesuatu negara ataupun dunia, you can refer to this type of industry dan relatekan macam mana dia akan bergerak. Cuba jadi pakar ekonomi. Kita try to predict. Kita bukan gol Daran. Siapa yang ikut sal tadi dia Daran. Pandai secure. Sila. Saya target TP 1825 ataupun 1821. Okey, kita sambung balik.
So bila terjadi sesuatu, kita try relatekan what happened to this industry. Sebab kita nak tahu apa akan efek kepada currency. Currency tu dia punya, kita nak cakap, okay, kita ada RM kan, nilai RM ringgit. So yang menentukan value ringgit tu adalah this cycle. Okay. Lagi laju pergerakan cycle ni, lagi tinggi kita punya nilai mata wang. Lagi lembab kita punya pergerakan ekonomi ni, lagi lemah kita punya mata wang. Alright. So korang faham, itulah yang dimaksudkan dengan fundamental analysis. Kita ambil lagi satu case study, which is kita ambil di bawah uncertainty lah. Tadi kita ambil natural disaster. Okay, natural disaster. Bencana apa kita nak buat ni? Sebagai contoh kita ambil, okay, Malaysia, separuh Malaysia terbakar. So what will happen to RM, ringgit Malaysia? So bila separuh Malaysia terbakar, kita kena tengok dekat satu ni semua, supaya kita nak tahu is either jangan minta, itu contoh kan, contoh COVID nanti tak terang. Kita akan tengok what will happen to this area lah. Kita akan try terjemahkan menggunakan this economic cycle. Clear? Kita stop dulu, kita tengok. Boleh digest lagi tak? Sebab topik ni boring sikit. Boleh digest lagi kan? So far korang faham ke? Korang rasa saya mengarut? Good. Ini so nanti bila korang trade ke apa, kita try step above. Ini adalah pemahaman berkaitan fundamental analysis. Bukan kita tengok dekat forex factory merah kita buy, hijau kita sell. Tu sebab saya pun senior provider. Bila news merah je orang terus cakap, buy gold. Saya pun dah pening nak jawab macam ni. Sebab anda tak faham macam mana benda ni bergerak. Kalau awak faham, awak dah boleh pergi chart and you can betul-betul identify kat mana awak nak sell. Sebab ni fundamental ni asas. Dia ada lagi, kita tengok shark punya game macam mana, retail trader punya game macam mana. Benda tu pun awak kena faham juga. Which is kita fahamkan yang asas dulu. Okay. So kita dah kenal jenis-jenis industri. So apa yang kita nak tahu next? Kita nak tahu who is the leader of this industry. Sebab kita trade foreign exchange ataupun currency mata wang asing. So kita nak tahu negara-negara mana yang jadi bos kepada industri ni. Industri leader lah. So ini adalah industri tau. First kita letak negara apa? USD ataupun US. USD pegang industri apa? Sila. Tengok based on korang punya pemahaman. Saya bagi 3 second. Gold bukan industri, gold komoditi. Army bukan industri bang. Army boleh dimasukkan juga sebagai industri, tetapi dia jatuh di bawah sektor teknologi sebab dia menjual teknologi askar tu sebagai macam nuclear weapon ke F-10 ke, itu dia jatuh kepada teknologi. So US adalah industry leader for oil and gas. Next is technology. Lagi healthcare. Macam Pfizer tu kan, vaksin kan, US. Pfizer US ke? Bukan lah. Sorry lah, saya pandai-pandai buat. Bukan. Maaf. Dan lagi satu is banking. So ini adalah industri, US adalah industry leader for this. Next kita pergi kepada main currency lagi. Apa? Lagi kita ada euro yang trade.
EU ini. So EU adalah industry leader for retail, tourism and education. Otomotif saya tertinggal. Otomotif Jerman. Okay, next pair apa? GBP yang selalu trade DJ ataupun GU apa semua tu kan. So GU adalah sama, sebab dia jiran je. Next, Canada, CAD dollar. Canada apa? Canada industry leader for cepat-cepat yang track CAD J ke apa ke. Yeah, betul. So yang trade Canada apa CAD apa CAD J ke everything, bila news berkaitan dengan oil keluar, dia akan affect Canada and USD lah, which is most likely akan affect Canada. Next, AU ataupun NZD. Australian. Bagus, ada punya cakap plantation ataupun agriculture. Macam korang selalu beli susu kan, daripada New Zealand. Last but not least is JPY. JPY apa? Mesti tahu punya, JPY simple, is technology. So kenapa kita kena tahu? Kenapa kita kena tahu industry leader untuk setiap industri ni? Sebagai contoh, if anything happen, kita ambil contoh COVID lagi, contoh paling senang sekali. Okay, kita ambil contoh COVID, kita dah tak boleh pergi keluar negara kan. So what kita ambil contoh paling ketara. Sinilah. So COVID. Dan COVID kita disekat untuk melakukan perjalanan jarak jauh lah, which is akan efek yang ketara kepada euro and GBP sebab retail akan jatuh, tourism akan jatuh teruk, education pun akan jatuh. Okay. So this is kenapa pentingnya kita kena tahu industri leader lah. Sebagai contoh, kalau kita tengok harga minyak rendah, so kita dah tahu kita nak tengok pair apa. Ya, harga minyak jatuh, kita tengok pair CAD dengan tengok pair USD. Macam tu lah. Clear. So far tengok data rilis. Dah keluar. Sekejap. $6.1. Zaf, explain jap. Aku nak pergi toilet. Explain apa? Besarkan cat sikit. Kejap. Dia dah pergi tandas. Mungkin lagi tandas. Aduh, aku tak nampak ni. Okay. Ya Allah. Sekejap saya tak nampak dia punya kecil sangat. Sekejap. Okay, so for this current pukul 10 malam, ISM Service PMI menepati sasaran. Siapa yang follow saya punya weekly outlook for Monday, sedang mengatakan perlunya kenaikan untuk yang service PMI sebab manufacturing dengan services adalah benda berlainan. So benda ni adalah data kenapa saya predict hari Isnin masa tu manufacturing adalah lemah disebabkan sektor ekonomi, peluang pekerjaan tidak banyak. So kenapa services
saya mengatakan membuat kenaikan. Okey, ini disebabkan kalau kita kalau kita lihat daripada segi FOMC last week previous, dia telah mengatakan kenapa servis ni akan meningkat dari segi servis housing, dari segi hospitality, semua membuat kenaikan. So benda ni siapa yang for all my student, diorang akan dapat tahu yang siapa rajin for my student, dia akan dapat tahu dekat commitment of traders. Sebab data-data kat sini benda ni kita akan buat expectation daripada segi incoming market. Sebab tu ada tempat macam tadi, maybe a few like ours, like stock hunter, currency hunter membuat sell position ini, diorang akan nampak lebih awal untuk kejatuhan. Tapi macam saya cakap tadi, kita tak dapat exact price kat mana kejatuhan tu akan berlaku, but kita dah predict awal. Bukannya price tu baru nak dah run, baru nak fly Junam. Sebab let's say siapa yang pernah follow saya sebelum ni, saya ada pernah share untuk Commodities Futures Trading Commission. So dekat situ kita dapat tu data-data awal. Actually daripada forex calendar ni pun sebenarnya dah banyak kita boleh tahu data-data ni. Alhamdulillah profit lagi Min. Okay guys. For 5,000 lagi. Thank you, Oh, sir. damn. Very much. Aku babi MC dulu. Okay guys, You saya feel close me before bro? Thank you, man. Thank you, sir. Kita Before dah ni, 80 kami minit I selalu buat talk ke live, dia dapat tekan seorang. I tak dapat tekan pun. Patutlah mute je. Macam budak. Geram pula aku. So dia macam gini. Sebab tu I selalu tegur, if I don't care siapa yang under the analyst, bila ada klien tunjuk bagus, saya akan masuk campur. Sebab saya based on trading is not about technical 100%. It's based on apa yang saya nampak dekat market tu ke mana. So siapa nak tunjuk pandai, silakan, saya tak kisah. Tapi pastikan korang ada ilmu yang betul lah. Close sebab sini ada roadblock. Close. 2-3 ada roadblock. Sekejap, bagi saya 2 minit sekejap, saya nak close position. So kalau boleh, janganlah tak tahu cakap tak tahu. Sabar Sebab siapa guys. yang show Position banyak real account dengan saya pun tak kisah. Previous our client dah tengok account bank saya, account trading saya. So tak perlu saya nak letak dekat public lagi. For me is nothing. Account juga ada 1 juta ke, bukan duit saya pun. So for me, for ISM report, actually kita ada 2. Okay, manufacturing dengan service. So dia adalah economic indicator available. So benda ni adalah indikator yang berguna untuk index dollars. Sekejap Min, aku tengok index dollar aku dah pergi mana. Sebab saya 2-3 minit baru sambung kau. Sebab banyak position. banyakkan price. Saya dah predict awal, bukannya benda tu dah gerak, tengah-tengah gerak, tak. We are predict 1 week before. Congrats guys. 80 pip. Lagi sikit ni nak masuk zon hijau aku. Kurang ajar. Index ni. Yang VIP minit-minit je. Saya tak sempat tengok Telegram lah. Autopilot. Sekejap aku pakai voice sekejap. Price boleh jatuh. Orang dah kaya kan, pergi tutup cepat. Nanti kan MC kita selalu biru. Haha. Wizard. Sekejap. Dia nak buy kat mana? 1.3 buy. Saya tengok macam mana dia lepas kat 1822 ni. Kalau sampai 1.3 ni kita boleh tekan buy lah. Wah banyaknya Min hari ni. Alhamdulillah. Yelah. Rezeki. Dapat aku beli monitor besok. Kah. Kejap mana kejap Min, aku cari source aku tu. Aku Boleh lah. Alhamdulillah. Okay, kejap. Min, nanti share kat orang, aku forward dekat kau, Min. Apa dah? Aku share yang link untuk ISM ni. Nanti untuk the next, diorang boleh pakai. Oh. Boleh. Aku dah send kat kau. Dekat dalam admin.
kita tengok market view dulu untuk gold. Sebab kita dah secure profit Dapat kan. ke aku boleh share screen? Oh, tak boleh. So ini adalah first drop block dia lah. Kita ambil kat sini. Possible price sampai sini lah. Sampai sini ataupun sini. Sini adalah kita ni watching zone. Tapi kalau awak nak entry based on zone boleh. Make sure calculated risk. Sini just tekan je buy. Tak ada masalah pun. Sini. Okay, kita sambung. Dah cukup lah. 80 pip satu malam. Saya mengajar, saya belanja duit juga. Okay lah kan. Ayo loss tadi 3k. Dah recover balik lah. Boleh cukup makan, ada gaji lah. Sikit. Yang penting tak loss. Memanglah tadi kita hit Excel. Tapi kita ada solid planning kat sini. Alright. Agresif sangat, Min. Apa dia? Agresif sangat kita tadi. Bangkau lah. Kau kata tekan, aku tekan lah. Dia ada zone. Tapi awal sebenarnya. Bukan tak awal. Dia ada reject. Tapi time kita entry tu, pukul berapa? Belum 8.30. tu ni. Around 8 lebih lah. Kita entry pukul 8, tak silap aku 8.5 minit tadi. Actually it's a bad entry sebab kita entry 10 minutes before entry. Tengah first news. After first news for entry. Very bad punya timing lah untuk entry. Aku pun terlepas pandang lagi. So kena lah dia punya makan. So okay lah, ada cover balik. Aku tak boleh. So saya dah share dekat Min, nanti Min akan share kat orang mana untuk data. Actually data untuk minggu ni kita boleh bawa ke minggu hadapan sampai data CPI. Sabar. Jangan share yang tu. Jangan share yang tu. Sabar. Jangan share. Sebab a few data korang boleh hold, a few data korang tak boleh hold. Dia depend. Sometimes macam saya ada still lagi swing buy. Tapi benda tu depend lah dekat mana tempat dia. Tempat dia sekolah. Kita sambung kita punya kuliah. Nah, kuliah Jumaat kuliah Rabu. Biasa ladies night engkau pergi. Buat kelas apa ni Min? Tak ada disco. Sobat lagi lah. Jadi kita just layan market je lah. Dia bagi kita duit kan. Apa salahnya kita enjoy kejap. Boleh lah Zaf sikit ni. Dah cukup. Jangan entry lagi. Kita fokus kat kelas. Alright. You're welcome. Trade ni senang je. Tak susah pun. Loss itu memang pasti. Kalau awak tak terima awak punya losses, macam mana awak nak ni? Dah buat duit. So, ini adalah fundamental analysis lah. Oh, banyak apa sini? Bak sini? 200. Alright, so far clear lah. Kita dah cover, kita tengok type of fundamental analysis, and then kita tahu economic cycle, kita tahu jenis-jenis industri, kita tahu industry leader. Alright, next apa yang kita nak tahu? Kita nak tahu source dia punya sumber. Sampai 1813 bagi tahu. Saya tak tengok chat. Right, 183 cantik lah. Boleh. Baik. Apa yang saya cakap tadi lah? Dah lost track lah. Oh, yes, sauce. So, kita fokus, jangan tengok chat lah. Kita tunggu 183 je. Source of fundamental data. Siapa yang tahu? Kat mana kita nak tengok data-data? Data-data ni. Kita divide by two lah. Satu economical data. Satu kita tengok, kita cari uncertainty. Nombor satu is economic data. So, economic data. Sekejap. Siapa yang profit tadi, saya nak minta jasa korang. Okay, kita buat marketing sikit je. Siapa, korang screenshot, lepas tu tag
saya dekat IG. IG saya. Kau seorang je kau hajar. Ni sekejap. Ni IG saya dengan Zaf tau. Ini IG saya. Nak juga. Dua je lah. Nanti ramai sangat. Pening doang. Elias. Wapi confirm dia dah tag aku punya. Hari-hari profit besar sekarang. Ini Alhamdulillah. kau Muzisma Zaf? Ya. So kalau anda tag saya banyak kali, lagi semangat nak hari-hari buat live trade. Okay, jarang saya. Tadi pun price cantik yang dekat 1830. Sebab tu saya on saya bagi entry tu. Selalunya bila kita on live, price tak sampai kat tempat saya. Sebab tu saya tak nak on live trade. Sebab nanti kita pelot. Alright. So ini adalah IG saya dengan Zaf. Minta tolong yang ada entry sell tadi, yang dah profit. Sebab profit pun bukan calang-calang 80 hingga ke 100 Habis dah ni. Lepas ni sifu-sifu kemas saja kita pergi. So saya dah belanja signal, anda belanjalah anda punya tag saja. Itu je kami minta. Okay, kami dah bagi ilmu, kami dah bagi macam-macam. Kami just nak free marketing je. Thank you. Okay, kita ada ekonomi data. So source untuk ekonomi data ni adalah punca-punca ataupun sumber dia adalah satu, Forex Factory. Ini adalah the main sources lah untuk data. Forex Factory ni paling utama, satu dunia punya trader pakai web ni. Lagi satu kita ada investing.com. Apa lagi tahu? Aku lupa dua ni je. Apa ni Forex Live. Forex Live, yes. Forex Live. Yang Forex Live simple lah. boleh tengok. Boleh, tapi for me dia punya source dia kadang-kadang kurang jelas. Forex Live ni anda boleh tengok analisis orang juga. Lagi apa? Dah lah tu banyak Itu dah, jangan banyak-banyak. Saya just pakai ni je. Ini and then reading saya based on Bloomberg everything. Sebab ini adalah untuk kita tengok data-data yang berapa percentage forecasted before. Trading view pun boleh juga. Yes, trading view. Agree. Trading view. Okay, ini adalah kalau awak nak tengok ekonomi data, ini adalah dia punya source lah. Saya akan ajar sikit macam mana nak tengok Forex Factory. So Forex Factory. Mana aku di Google. Okay. So Forex Factory, bila anda pergi sini, dia ada date. So awak boleh tengok bila awak nak tengok awak punya data. So bila awak dah tekan data sini, dia ada 3 color tau. Yang impact ni ada 3 color. Ada warna kuning, ada warna merah, ada warna oranye. Okay. Sabar. Tunggu confirmation. Market baru fresh. Sebab range dia, saya bagi range awal 1813 hingga ke 1809. So SL paling afdal dekat 18 sekejap mana 1807. So range dah 50 pips. Boleh lah, ada zone itu kalau nak try. Entry cantik dekat 1810, SL 1807, 30 pips. Entry awal 1813. Okay, anda nak entry sila, saya nak mengajar. Okay, alright. So dia dekat dalam Forex Factory dia ada 3 type of data. Bising pula Telegram ni. Okay, saya mute jap Telegram. Banyak sangat group. Semua dah banyak duit, dah apa ni, dah profit macam ni lah. Tak berhenti tak. So kita ada 3 type of impact lah, which is yang merah ni adalah high impact. Apa yang dimasukkan dengan high impact atau low impact? Dia akan memberi kesan kepada market itulah. Selalunya yang warna merah ini akan bergerak laju. Seperti data inilah. Data ini once dia keluar je, dia punch terus. Tengok 100 pip dia turun. No, 150 pip dah. Banyak. Yahoo lagi 150 pip lah. Okay, so dia bagi punch yang kuat lah.
So kalau yang orange ni dia akan medium impact, yang kuning ni selalunya saya tak akan tengok sebab dia tak memberi kesan yang kuat lah, ataupun dia tak memberi volatility yang tinggi kepada market. Okay, so bila data keluar, jangan tengok warna ni. Saya dah cakap awal, jangan tengok warna. Saya tengok data ni, saya tak pernah tengok warna. Saya tengok nombor. Nombor ni lagi penting daripada warna. Awak kena tahu dia ada tiga type of forecasted data. Nombor satu, kita ada actual, kita ada forecast punya data, kita ada previous. Previous ni adalah data news ni pada bulan lepas ataupun di hari-hari yang lepas lah. Okay, forecasted ni adalah selalunya ataupun penganalisa ekonomi akan memberi ataupun siapa yang bagi forecast ni? Apa ni? Mazaf? Penganalisa. Dia akan forecast lah berapa data ni. Ini adalah based on prediction. Okay, based on prediction, which is orang akan refer lah, which is accumulated punya macam nak cakap persetujuan secara accumulated, ataupun persetujuan secara ramai. Ini adalah forecasted value dia. Actual data ialah data apa yang akan dikeluarkan. Okay, so tengok this number. This number selalunya saya akan comparekan, saya akan saya akan padam je. Yang forecasted ni saya tak tengok. Saya akan tengok actual versus dengan previous, sebab itu adalah paling penting. Okay, next, bila awak tengok data ni, kalau contoh macam ADP, non-farm payment roll change ni, awak tak tahu apa benda kan, tekan sini, tekan folder sini, dia ada explanation dia kat sini. Okay, so dia punya explanation untuk data tu ada kat sini lah. So bila awak tak tahu, contoh bila price tu lagi tinggi pada forecasted ataupun lagi rendah pada forecasted, awak tak tahu akan bagus untuk currency ke tak, refer sini. Ini adalah basic guidance untuk awak lah. Basic guidance untuk awak. Alright, so clear pasal Forex Factory? Kita belajar. Kita dah profit, jangan agresif. Dah profit, kita santai-santai dulu. Grup saya dapat buy pada bawah, dapat sell pada atas. Rumah cantik. Okay, itu untuk Forex Factory. Clear? So kita dah clear untuk source. Lagi satu, kita ada source untuk kita dah jumpa kan source economical data untuk next kita tengok source untuk rumors student said thank you. bagi duit sikit lah. Buat percentage lah, thank you je, tak dapat apa-apa. Profit sikit, cubalah go down profit tu, bagilah 20% ke 50% ke, baru happy sikit kita. Ini cakap thank you. Gurau rumors /uncertainty. So source dia adalah, dia tengok dekat Bloomberg, tengok dekat Twitter, apa lagi ya? Apa dah? Kalau aku pakai New York Times. Yes, New York Times. Tapi kena subscribe lah. $12 je. New York Times. For me, good lah. Worth it. Apa dia? Apa ni, subscribe walaupun mahal sikit, tapi worth it lah. Worth it, aku ingat worth. So ini adalah source untuk uncertainty. Alright. So apa yang dimaksudkan dengan uncertainty? Contoh, kita tengok masa zaman Trump. Every tweet dia akan effect to the market tau. Ataupun kita tengok Bitcoin, kita tengok Elon Musk lah. Elon Musk, every tweet dia yang berkaitan dengan Bitcoin akan effect the market. Tweet keluar je, market terus
spike atas ataupun spike bawah lah. It depends on what kind of information yang don't share. So di Twitter ni dia punya source is not filtered tau. You dapat information tu direct daripada owner dia. Sebab kalau kita based on Bloomberg tengok daripada source and then dia take times untuk buat tulis untuk type apa, and then baru kita dapat benda tu, which is ada delay lah. Tapi Twitter ni dia akan direct kita dapat information tu. Tu 810 dah ambil dah. Baik-baik. Kita letak 1807. Sekejap. 2 minit guys. Macam sayang pula nak tekan. Bunyi apa tu? Excel saya 1807 tau. Mana tahu rezeki lebih kan. Oh, mulalah tamak. Kita dah profit. Kalau hilangkan 30% profit tu pun okey lah. Aku riskkan 50%. Tapi sebenarnya kau dah profit tak payah trade. Dah ada duit kan. Tamak lagi kenapa. Ini mengada ni entry. Itu orang gatal tangan. Selagi tak MC account tu pergi MC kan. Dia sampai balik kat punca dia break tadi tau. Kau ajar aku ni. Kan. Tapi services dengan manufacturing kuat kan. Dah run 20 pips from 1810. Kau buy Kenapa kau ikut aku? Stalker 30 pips. Kau stalk me lah. Kau nampak screen aku ke Min? Min, fokus Min. Min fokus. Aku geram dapat tekan ni. Aku dah gaji tak banyak sangat ni. MC. Aku rasa Min pasal CCTV sama kau. Aku rasa dia pasal CCTV ke rumah aku lah. Kau hati-hati Zah. Aduh. Baru dia tahu masa buat kelas. Boleh tahu aku tengah on kelas dia tekan ketek. Tak tahan dong. Okay dah. Dah set SL dah. Biarkan apa jadi Haji. Alright. Kita sambung. So ini adalah source dia lah. So bila kita refer pada Twitter, dia tak ada hijab. So Bloomberg ni kenapa dia penting? Sebab selalunya kita currency yang kita refer is yang kita kata the boss of the currency is USD. So Bloomberg ni kita akan dapat cover everything yang terjadi dekat US lah, which is either politics punya factors ke any issues dekat US kita dapat from New York Times ataupun Bloomberg. Okay, ini adalah punca-punca ataupun sumber-sumber untuk awak mencari this kind of data. Okay, clear? Saya rasa tu je kot. Saya bagi satu lagi last. Tapi yang tengok chat tu, yang nak trade lagi ada lagi. Kita tunggu balik. Fokus. So, kita kena tahu market hour. Kenapa hari ni semua student depo kecil-kecil untung besar ni? Aku tak tengok kita Telegram, nanti aku tengok. So market hour kita apa ni? Ataupun yang dikenali sebagai apa yang saya panggil market hour ni adalah office hour saya. Office hour untuk trader. For trader. So as a trader kita kena tahulah bila kita nak bekerja. So di dalam market kita ada 5 waktu. Kamu tahu, untuk menyenangkan lah, ini akan menyenangkan orang yang muslim untuk memahamkan bila market akan buka, bila market akan akan tutup. So satu, kita pakai konsep solat 5 waktu. So kita ada subuh, kita ada zuhur, kita ada asar, kita ada maghrib, kita ada isyak.
Okay. Subuh selalu kita ambil lah. Kita ambil subuh, kita start from pukul 6. Pukul 6, kita ambil timing dia lah. Subuh ni adalah pukul 6 hingga ke 10 pagi. What time is this? Ini adalah waktu Asia. ASEAN Market Open. So Zohor pukul berapa? Kita ambil apa lah? Pukul 2 lah. Setengah hingga ke 3.30. So ini adalah market untuk Euro hour. Asar pukul berapa? Pukul 4 hingga ke 6, 7 petang. Ini adalah market untuk London hour. Maghrib kau apa? Pukul 7 hingga 8.30. Ini adalah waktu-waktu setan masuk ataupun time interchange. Apa yang dimasukkan dengan time interchange adalah market Euro and London tutup dan is time untuk market US buka. Ini yang dimasukkan dengan time interchange. Okay. Selalunya waktu-waktu ni gold akan kena rasuk dengan setan. Tapi lah dia pacak ke atau menggeletak elok tengah tak bergerak, pukul 7 tadi dia bergerak naik atas. Okay. Isyak is setengah ke kita ambil lah dalam pukul sampai pagi sebenarnya, sampai pukul 3 pagi. Ini adalah market for US. So, kenapa kita kena tahu waktu-waktu trade ni? First, saya ada soalan untuk anda semua. Di dalam 5 hari seminggu, berapa lama awak nak jump? Dalam satu hari, berapa jam awak nak trade? 1 jam ni. Lepas tu saya nak tidur. Bukan, aku nak tanya doang. Dalam satu hari, berapa jam awak nak trade? Tak nak trade lama-lama Min. Tak ada jawapan pun. Tengok chat kosong ke. Bagus lah, mecek-mecek lah orang dalam ni. Kan? Jarang aku dapat soalan macam ni bila mengajar. Selalu mengajar nak trade berapa? Dah 24 jam sehari. Kepala otak dia. Yes, good. Korang ni agak bagus lah. Which is, saya boleh katakan pukul 7 sampai 11 malam. Yes. Good. Sebab selalu bila saya ajukan soalan macam ni kan, diorang akan trade kalau boleh 7 hari seminggu 24 jam 24/7. Trader-trader yang baru ni nak trade. Sebab diorang tak faham market tu. Sebab kita as a trader apa yang kita cari di dalam market? As a trader, kita mencari kenaikan dan penurunan. Okay, so bila kenapa kita kena tahu this market hour? Sebab kita nak tahu which of the market hour yang lagi laju. So lagi laju pergerakan market ni, lagi senang kita nak buat keuntungan ataupun kita nak membuat kerugian lah. So market yang paling volatile is US hour lah, which is this one. And then yang ni adalah market hour. Sebab yang waktu US hour is my office hour lah. Ni adalah
waktu yang saya akan trade betul-betul lah. Tapi sometimes pada London hour atau Euro hour, price pun akan spike juga. Tapi less volatility compared to US hour. US hour ni adalah master untuk kepada nak ESL ke apa. Okay, biarkan ESL. Is a master untuk segala market hour lah. So you as a trader, you need to identify bila awak nak trade, bila awak nak stop trade. Sebab ini adalah penting. Sebab kita as a trader, kita tak boleh nak tengok chart 24 jam sehari tau. Sebab kita ni adalah manusia. Trader ni adalah as satu occupation yang paling fleksibel, yang paling fleksibel dan ada privilege untuk awak select bila awak nak bekerja. Kita tak tengok chat tu 24/7. Okay, macam korang semua trade waktu bila? Saya trade waktu ni lah. Saya yang waktu sini, kalau yang betul-betul join VIP saya, diorang akan tahu saya akan diam je lah. Unless benda tu betul-betul price akan betul-betul sampai dekat area saya, baru saya akan tekan on this waktu ni. Tetapi macam contoh, kalau price tak ada setup, satu hari tak ada setup, saya akan cari peluang untuk scalp atau intraday di waktu market US hour lah. Price dah naik balik tu. Alright, clear tak? So far itu saja saya pun sharing hari ni. Saya buka kepada Q&A untuk anda semua. So far itu je saya nak cover. Sebab dah sejam setengah dah. Lama Sebab ni naik kalau ni nak- ceramah. Sebab kalau nak fundamental sebenarnya banyak lagi tau. Banyak. Kita hanya share yang apa yang korang perlu lihat. Satu buku ni. Satu buku kalau betul-betul join saya punya kelas fundamental, satu buku saya akan explain. Which is GDP and framework, saya akan pergi satu-satu and kita pergi ke chart untuk kita analisa how the market bergerak. Yes, Dav. Naik Dav. Naik kaya lagi. Aku target 50 je. Hah? 50. Betul. Aku FM duk 15k ni. Aduh. Nak habis terus. Aku modal 1000 je. Aku tengah teman kau ni Min, jangan risau. Aku akan Aku tak FM lah. Aku FM je. Aku suka baju pun tak. Letak 2 layer je sebab korang kan ni. Tengah baju tak tadi nak tekan. Aku modal 1 je. TP Tapi ya. akaun sebelah aku dah cover lah. Dah dapat modal, dah dapat profit. Ni akaun ni blow je. Rezeki lebih Min. TP awal 1815 tau. Itu as a scalper ataupun sekarang as a scalper untuk TP. Tapi yang paling cun 1815 lah. 50 darat ni kot. kahwin Min. Ekor 50 ni dah jadi berapa lah? Jadi 200. Ekor min berapa lah? 15 ni aku nak jadikan dia 50 boleh tak? Boleh kot. Kau dia naik balik. Kalau lah. Hehe. Thank you Miss Min, Lin. Zaf, nak tanya Ha? boleh? Boleh. Sila. Apa tu tanya? Sekejap. Saya kuatkan mic kuatkan speaker je sebab suara awak kecil sangat. Boleh? Boleh tanya. Untuk kalau macam baru nak practice belajar pasal news semua ni kan, fundamental. Kan kalau dekat Forex Factory dia ada yang sebelum ni, lepas tu ada forecast, ada yang Yang ni. time news kan. Kalau contoh macam ni, kalau kita backtest based on macam kalau kat history tu bulan lepas punya kan, kena ada Boleh. tunjuk bulan lepas kan. Jadi kalau kita tengok time tu, kita backtest yang bulan lepas, kalau dia punya actualnya tinggi, jadi dia impact dia macam mana. Betul. Okey, boleh. Okay, dia macam ini. Dia boleh kita ambil every month. Let's say macam ISM. Kau boleh tengok dekat mana ni previous months lah. Berapa hari bulan, pukul berapa. Tapi for me, apa yang aku nak cakap kat sini. Okay. News macam ni. Certain news bukan semua news. Kita boleh tengok di time frame H1. Kenapa H1? Dia adalah pergerakan harian yang sepatutnya. Ada yang a few news yang kita kena tengok low time frame. It depends. Sometimes dia mencari tempat terbaik untuk melakukan sama ada kejatuhan atau kenaikan. So korang tengok balik siapa yang ada berapa ratus dalam ni. Oh, tinggal 98. Okay, 98 orang ni. Katakan you guys tengok news, pada saya ambil yang warna orange dengan merah je lah. Kuning-kuning ni tak payah buka. Korang boleh tengok dari segi dekat H1 punya bacaan. Contoh macam hari Selasa. I think, Kita morning. bagi contoh sekarang.
Okay. Contoh sekarang lah Amin bukakan Okay. kat H1. So sekarang kita based on data ni kan. Good data for USD. So USD naik, gold ada high probability untuk turun, betul tak? Tetapi bila di dalam chart price keluar tadi, news keluar tadi, price kat mana? Sekejap. Mana pen aku? News keluar tadi, price kat sini. Kenapa dia naik sampai sini? Dia ambil placement. Placement ni adalah combination technical analysis and fundamental analysis. Sometimes, contoh kalau news keluar tadi, price kat sini, dia tak akan terus jatuh. Dia akan ambil placement dulu kat sini, baru dia jatuh. So, technical analysis tu adalah penting untuk awak tahu game-game dia macam mana. Itulah kita panggil big trader punya game. Faham? Sebab korang ni adalah pandai-pandai belaka, to be honest. Sebab korang boleh cerita kat orang luar yang ni boleh untuk kenaikkan, boleh kejatuhan. Tapi tengok balik kawasan tempat terbaik semasa news. Ada orang kenapa trade time news sebab dia cepat. Tapi bila you guys tengok balik news dengan dari segi teknikal, kalau korang ada teknikal saja, to be honest, keyakinan tu taklah tinggi. Tapi kalau you guys ada basic macam mana kau nak tengok, paling senang Forex Factory, benda tu kau boleh buat keyakinan. Ada orang tengok just base tengok, oh merah, buy, hijau, sell. Tapi untuk apa di sebaliknya tu, korang boleh kaji balik, tengok kenapa, apa berlaku kat actual, kenapa walaupun merah DXY yang tetap membuat kenaikan. Tengok balik actual dengan dengan previous. Tapi semasa zaman Trump berlainan. Kena ingat, Trump adalah businessman, Biden adalah dia adalah dalam bidang ketenteraan. Okay? So bila businessman ni, dia akan berlawan bila katakan target dia adalah 100. Okay? Membuat kejatuhan, katakan tak ada orang bekerja selama 100 orang, fokus keluar actual data 99, dia akan counter balik everything. Dia akan cakap you guys fokus 100, tapi I memang buat benda ni ada recovery ke everything, penambahbaikan tak sampai pun 100 apa yang korang cakap. Sebab tu semasa Trump, even kita nampak data tu adalah solid untuk indeks dolar tu jatuh, dia akan membuat kenaikan. Sebab kena faham, setiap presiden ataupun menteri keuangan macam Fed, Powell tu semua, siapakah dia? Europe, siapakah dia? Christine Lagarde tu siapa? Dia dulu adalah bekas IMF punya kepala. So semua ni korang kena tahu, bukannya nak je pakai ekonomi. Sekarang ni korang tahu watak dia siapa. Tahu lah, kita boleh jangka apa dia nak buat. Jangan memang okay trade 100% technical, but benda ni akan menguatkan analisa you. Sebab tu you boleh predict market. Daripada masa ke sebulan, ke 2 bulan, every week punya market kita boleh predict. So sebab tu pentingnya pada saya lah. Saya tak tahu orang lain, cikgu lain, saya pentingkan a bit, walaupun tak banyak, sedikit tentang bacaan news ataupun sentimen yang berlaku. So membantulah trading korang. Naik terus. Dia digest tu ni kat sini sebab impact news dah habis. Kau tahu ke aku predict apa dia buat? 30 pip je. Dia sideway bang. Ya. Dia sideway sampai esok malam balik. Dia tunggu balik data esok pula. Nanti aku telefon Powell lah kejap, so dia naikkan. Esok hati-hati GBP. GBP mana lah? Oh, GBP best tu. Purchases dia, monetary policy dia best. Aku jangkakan dia akan menguat lagi seminggu lagi. Sebab ni saya punya prediction lah. Yang baik tadi sepatutnya daran lah. Saya biar je saya ada hit SL ataupun seperti PEWA 1818 lah. Oh, indeks dolar dah masuk box merah aku. Cantik. Ada apa-apa lagi soalan? Tak ada. Last before kita end. Thank you lah yang dah profit tadi. Tahniah. Yang buy, ada yang dah profit, ada yang pay lot. It depends on entry korang macam mana lah. Jarang saya buka live, saya buka chart dulu bagi entry tau. Ini sebab tadi price betul-betul dekat tempat yang saya nak sell. Saya terus bagi.
Lama tak nampak kau. Gigit leher pun dah tak rasa. Sekarang lidah apatah lagi. Kat laut lagi ke apa? Sebenarnya aku dah kehabisan topik kau nak share apa. Next week. Aku ada, nanti aku bagi kau lagi Min. Tak apa, aku banyak kat kepala otak aku ni, so kau share. Tak apa, nanti Bagi topik, tak bagi topik aja saya boleh ulangkan. Kau nak tahu pasal apa? Sila tengok topik apa yang kau nak saya ulangkan. Fundamental dah cover basic. Sebenarnya dengan apa yang saya share hari ni, if korang dah betul-betul buat note everything, korang kupas, korang tengok balik data-data yang lepas, korang tengok how it happen in chat, kau boleh nampak dia punya game kat mana. Naik lagi tau. tak, aku tak banyak Min. Tak banyak, sikit lagi. NFP Zoom. NFP kau nak live. NFP kau kan kali ni. Kita awesome, cepat. Ya. NFP boleh lah nak live, tapi kita kena buat declaration. MC jangan claim kat saya. Boleh? Sebab high risk punya trading NFP. Saya tak boleh nak janjikan kemanisan, tapi saya boleh share saya punya view terhadap market. Saya boleh janjikan kau MC je. Saya boleh janjikan kau MC je. Saya tak janji profit. Dalam grup VIP kita semua, saya janjikan MC hari-hari. Tak pernah langit dan bintang. Kita entry MC hari ni, okey. KJ minta NAS. Saya tak KJ minta NAS. Pergi masuk kat currency hunter tu, minta NAS dengan Kai. Diorang pakar KJ. Kalau saya AJ boleh lah, dah jebat. Kalau saya goal je. Siapa yang dah trade dengan saya kat VIP, tanya diorang ada purpose tak nak trade pair. Dah tak ada purpose lah trade pair. Tapi sebab kadang-kadang tengok Min trade pair. Aku nak trade pair sebab aku nak tengok kau punya signal. Kau mengarut ke tak? Aduh. Nanti saya buat poll lah dekat free group. Kalau saya terbuka hati pukul 3 hari Jumaat, saya dah nampak dia punya perjalanan macam mana, saya on live. Tapi kalau sampai pukul 3 sampai pukul 7 saya pun blur lagi, tak nampak dia punya possible movement, saya diam je. Tak apa, nanti saya buatkan Min tak nampak apa-apa. Saya buat orang tak nampak apa-apa ni. Oh sharp tau, 1809 ada pop naik 50 pip, 40 pip. Serius tak? Aku dah tak kira pip lah sekarang. Aku kira duit aku kat bawah je. Sebab ini kan area buy. Kalau tak cukup, aku tak tutup. Tak cukup, tak tutup. Actually ini adalah area awal. Kat sini ada area awal. Saya dekat Adif mana? 1810. Ni ada area awal. Tapi kita kena take consideration. Ni ada area awal. Kena take consideration volume after price dah bergerak naik and turun gila babi ni. So kita price dah exhausted. So dia tak mungkin dan tak mungkin, tapi less probability untuk dia spike balik atas dengan cepat lah. Dia akan maybe dia jalan-jalan dulu ataupun dia patah balik pergi entry kita, baru dia naik. Kita kena tahu keadaan market. Tapi itulah bad habit dekat VIP kita orang ni, semua tempat diorang full margin. Tak tahu kenapa. Kenapa diorang full margin? Sebab saya dah bagi money management control dia. Apa ni? Planning untuk diorang. So diorang tahu macam mana nak control. Siapa yang daripada siapa yang bukan dalam VIP saya tekan satu? Saya 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 tak ada dalam VIP ni. VIP Tak tahulah saya kalau- yang mana saya takkan beritahu lah. Saya Sebab akan this is Saya, secret. saya tak tahu kalau saya kat hati Min adalah VIP. Tekan satu Min kalau aku VIP je. Loss 3k, saya tak boleh saya tak boleh guide awak untuk awak recover 3k tu. Sebab selalu yang datang jumpa saya after dorang dah menghadap loss yang besar tau. Saya bagi tahu satu ayat ni satu ayat yang saya nak awak simpan sampai awak mati tau. Di dalam trading ni. Awak boleh loss di dalam trading, betul tak? You deposit besar-besar loss, but you tak ada inisiatif untuk ada mentor ataupun pergi kelas mana-mana untuk awak fahamkan macam mana market bergerak. You fikir ayat tu baik-baik, fikir balik kenapa awak loss. Oh, saya nak clear sikit. Hari Sabtu ni saya ada open class. Last intake sampai besok. Jumaat saya tak ada buat intake lagi.
Plus 7 hari bulan 8 hari Sabtu apa-apa boleh DM. Ramai yang boleh lost tapi tak nak ambil kelas. Sebab saya pelik selalu yang sebab ramai yang PM saya dah lost ni dekat 15k USD 20k USD, tapi saya tengok balik dia punya entry semua bersepah entry tak apa-apa semua. Diorang boleh deposit besar tapi tak nak ambil inisiatif untuk tahu macam mana market bergerak, kan songsang. Satu hari cost tapi everything I got for life lah selagi saya hidup. Dan every my group class student lama saya akan masukkan, no extra charges. Sebab tak semuanya student akan laju cepat dapat tangkap, so saya still dalam stay in group pun aktif, kecuali student yang tak aktif lah, itu saya tak boleh buat apa lah, diorang dah pandai kot. Guiding selagi saya hidup. Ada soalan tau orang cakap, Bin nak bayar untuk join group Siddharth sampai for lifetime Jangan. Saya tanya balik, lifetime awak ke lifetime saya? Sebab kita pun tak tahu saya hidup sampai bila. Nanti kita hutang dia pula. Dah view aku tak nak close. Kan dah. Kan dah cakap sideways. Unless dia betul-betul break 1807 ni, dia ada cerita untuk turun ke bawah lah. Aku ada belajar teknik baru, teknik mangkuk. Kalau cikgu aku power aja. Teknik mangkuk. Aduh, aku diam kau nas, kau diam. Nanti dia kan ada bising kan. Mangkuk apa? Aku rasa dia ada dalam ni. Siapa yang nak join VIP pula. Siapa yang nak VIP, saya dah tak ambil dah. Saya dah malas nak reply PM lah. Siapa yang nak join kelas, boleh PM Zaf. Dekat Telegram tu tekan Elias Muzisma. Once korang nak join kita punya kelas, kita akan ajar macam mana korang nak MC kan account lah. Gimana aja untuk MC kan account. Bukan untuk dong kan MC kan account tu. Orang jahat. Sebab saya bagi tahu lagi satu ayat pun jangga. Saya bagi soalan tau, sebab since ada bukan dalam saya punya circle, dia dalam group ni. Korang trade untuk cukup makan ke korang trade sebab nak duit yang banyak? Sila bagi jawapan. Itulah susah gila nak MC. Mana masih MC je, kita buat cerita betul MC dulu. Jadi orang tak join, aku tak sakit kepala. Saya dekat VIP saya, apa yang saya ajar selalu kalau you trade $50, nak kahwin 3. apa yang saya tekankan di dalam VIP you trade with $50, you punya gain is at least $50 or hingga ke 300 lah, which is possible sangat. 300. Ini adalah you punya range profit. Okay. Tetapi you punya risk apa? You punya risk adalah $50. Would it or not? Sebab tu Profit. Confirm. Worth it. Inilah Mantap. daripada awak trade account $100 masuk 0.01, kita ambil 3 layer lah. Possible profit berapa? $20. Ini kalau cantik lah price. Ataupun 3 sudah dalam 20 hingga ke $10 lah. Kita ambil range ni. Mana syok? Kita on trade, kita nak untung besar. Sebab once you dah dapat score, this number 300 ni, 300 bahagi 50, awak ada 6 lagi peluru untuk awak MC kan. Ini adalah cara saya survive dalam market tau. Kau nak tahu macam mana saya jadi FVT, ini adalah formula dia. Orang mana yang share benda ni? Tak ada orang share. Min, tukar colour putih ni merah. Tak nampak ni.
Jam. Merah mata nanti. Kita buka lagi 5 minit. Pukul 11 saya nak end kan. Ada last any question? Meriah tadi grup tadi tu. Tak tengok lagi. Apa yang meriah ada. Ini kepala aku. Faham. Yang join saya apa yang saya tekankan di dalam trading is logical thinking di dalam trading. Bukan kita trade, bukan hari ni trade. Kita dah hari ni kita start trade, malam ni kita dah mimpi Lambo dah. Itu adalah psychological yang salah. MC dulu betul? Saya start trade pun saya MC selalu. MC tu awak kena anggap sebagai sis. Tetapi dia ada beza antara MC yang berguna dengan MC tak berguna. MC yang berguna is one you MC, you cari reason balik kenapa awak MC. Tapi kalau MC yang membazir, you MC, you tak tahu apa you buat. Apa SPX? Kantuk je. Nak main game lagi, ngantuk lagi. Ayo tunggu balik. Yang keluar tu alhamdulillah, yang tak keluar pandai muka. Tak keluar nanti dia naik lah tu. Pandai dia naik sendiri, men. Tunggu Azimu cakap naik. Dia selalu cakap betul. Dia selalu yakinkan aku. Tak adalah naik. Boleh dia. Tapi dia adalah possible rejection dia 1818. Rejection awal. Okay, tak ada soalan lah. Semua dah pandai-pandai. Saya doakan yang 95 orang yang stay ni bolehlah kaya by next week. Amin. Tempat FM macam mana yang selalu FM FM di mana saja, Min. semua tempat betul, FM. Betul Syami. FM di mana saja. First saya nak bagi tahu. MC itu pasti. Okay. First kita try kupaskan apa tu FM. Sebab kadang saya ni as a SIM provider menyemak orang tanya soalan kat mana nak FM. So FM, apa istilah FM? Full margin. Betul tak? Full margin. Okay. Full margin. Full mati lah. Boleh lah full mati apa semua kan. So, awak FM, awak nak profit je tapi awak tak nak loss. Betul tak pemikiran macam tu? Betul ke salah? Salah, Min. So, bila awak nak FM, technically every zone ni ataupun semua entry yang awak nak entry sebenarnya boleh full margin. Tapi awak janganlah fikir FM je biru, FM je profit $10 jadi $3,000. Tak boleh. Awak kena fikir once you FM, you reach berapa dolar. Itu yang paling penting. So, persoalan FM kat mana sebenarnya tak ada. Boleh lah awak nak filter. Contoh, you nak FM you ambil, kita based on cara awak trade. Kita berbalik pada cara awak trade lah. Awak trade based on guna apa. Macam saya SNR and so on. Saya based on SNR. Kita contoh ambil SNR. So, kalau kita based on SNR, kalau kita refer time frame kecil, dia banyak noise. Betul tak? So, awak refer time frame besar. Awak refer time frame besar untuk elakkan noise. Once you elakkan noise, awak dapat elak error di time frame yang kecil. So, awak FM di area time frame besar. Itu cara nak elakkan noise. Tetapi untuk menjawab soalan kat mana nak FM, semua tempat boleh FM. So dia tak ada, dekat trading ni dia tak ada soalan. Dia tak ada soalan yang awak tanya kat mana tempat yang entry confirm biru. Tak ada. Kalau ada orang boleh jawab tu memang gila lah. Memang gila. Ada, Min. Holy grail semua. Itu semua munafik, kafir, penipu orang. Itulah orang dia. Min, sabar. Agak benar. Sebab dekat dalam trading ni, saya cakap kalau you only think about profit you better just throw the money lah ataupun you bakar duit. Jangan trade.
You trade, you fikir risk dulu baru you fikir profit. Ini risk pun tak nak hadap, nak profit saja. Tak ke bengong. Sorry lah, terkasar sikit sebab saya ni hadap trader-trader baru setiap hari. Kerana trader baru setiap hari. So, saya dah menyimpan benda tu setiap hari. Saya hadap sipu-sipu. Macam mana Min? Tiba-tiba pun banyak ke laut aku tengok. Tak. Sorry, saya terlepas. Astaghfirullahaladzim. Kejap lagi. Sekejap lagi ada buat group. Batch aku pula. Min bagi contoh Min sipu ke laut. Boleh lah contoh. Itu membuka air orang. Sipu ke laut tu akulah. Kan aku selalu ke laut. Yang ajaran ke laut, saya dengan Zaf lah. Sebab tu yang siapa yang join VIP saya hari-hari belanja withdraw. Hari-hari demo tapi withdraw. Macam mana? Saya pun trade demo je. Tunjuk account tapi withdraw. Gila lah Zaf. H4 ada bagi sebatang-sebatang. Kan? Sebatang client trade, sebatang yang trade. Ni kalau dia naik lagi sebatang, aman aku. Tak cantik. Dia tak boleh naik sekarang. Dia tak boleh naik sekarang. Min, naik sekarang Min. Aku dah pelot ni Min. Dia tak boleh naik sekarang. Kalau kita tengok based on structure, dia tak boleh naik sekarang. Dia boleh tanya je. Min. Yes. Kau tahu kenapa aku buy tadi? Kenapa? Bagi kepala butuh dekat situ Min. Tapi Dia kalau based on kepala butuh punya teori kepala butuh punya teori. Jangan tunjuk. Dia kena macam ni kat sini. Apa terbalik tu. No. Ini dia punya kepala kan. Okay. Ini dia punya bahu pertama. Sini lah masuk bawah. Dia bukan yang tadi pagi. Dia based on setup yang semalam. Tapi aku biar dia pagi tu aku cibai lagi. Pagi tadi yang petang tadi baik aku pun confident sebab double confirmation untuk dia naik. Double confirmation lah. Ni kan aku dah buat channel lain ni. Everything pun Aku clear. based on semalam punya aku punya crown tu. Aku biar je lantak dia lah. Oh ni. Ni betul agree. Aku based on 1, 2 ni pun dah ada ascending punya point. Call terus. Sekarang boleh tu naik lah Min. Kau cuba tarik sikit. Tak boleh. Dia dah break lah sini. Straight ini dah engulf dah. Tak, kau buka tembak air besar sikit. Jadi kau nampak shadow ni. Kalau kita ambil teori, ini dah engulf dah. Kau kena buka. Aku suka buka lagi besar. Macam tadi aku cakap aku based on H4 je. Time kecil. Ini saya tak nak sedapkan hati korang. Ini candle bullish. Ini candle bearish. Dah potong belum? Sudah. Belum cakap belum. Cakap je belum. Biar dia naik balik. Dia dah potong dah. Dah jadi engulf lah. Kenapa dia turun? Dia pergi ambil doji. Betul tak Nas? Dia ambil doji Nas. Yes, okay. Cantik Nas. I love you. Aku Nas ni yakin. doji tak boleh tertinggal. Tolonglah faham. Aduh. Macam-macam berangai. Tak, trading kalau boleh korang jangan stress lah. I mean kadang-kadang tengok chart tu kita ketahuilah bahankan chart tu. Sebab kalau korang stress, to be honest, nanti akan jadi fierce dalam korang punya trading tau. Nak masuk sana tak betul, masuk sini tak betul, kan atas lagi, bawah lagi. Salah lah. Nak tahu cerita pasal stress tak? Tadi sebelum saya buat live sharing ni, saya MC. Saya MC dah ke laut semua. Saya dah buat recording semua dah ke laut dah. MC dekat RM12,000. Yang betul-betul join saya punya circle tahulah saya punya attitude dia macam mana. Sebab bila awak lost memang awak akan mental. Saya ni sekarang ni amount yang saya lost tu ataupun saya MC tu is okay sebab saya grow amount tu daripada $100. $100 jadi $3,000 USD, lepas tu hilang malam ni. So siap buat bet tau. Min mesti tak live ni. So saya boleh buat live, saya boleh mengajar bila dah MC banyak tu. Aduh. Itulah that actually trading ni once you boleh control you punya emotion lah. Sebab Zaf kalau MC dia boleh senyum. Saya kalau MC saya at least kena ambil around 30 minutes atau 1 hours untuk saya cool down. Sebab saya trade baru setahun, Zaf dah trade 8 tahun. Otak-otak je lah dia. Mana dia belum, aku muda lagi ni. So saya bab emotion untuk control tu saya boleh bagi teori tapi saya pun belum master lagi. Saya nak tanya next week korang nak topik apa untuk saya buat talk. Dah ketandusan idea ni.
Romi buat talk tau. Next week. Please. Tak ada lah. Bagus lah. Bagi 2 Next week minit. cuti. Next week cuti lah Min. Topik candlestick. Candlestick. Banyak tu nak cover tu candlestick. Ui, candlestick bersepah. Boleh lah kita cover engulf ke? How to get girlfriend. SNR saya dah cover. Actually boleh juga kita rotate topik kan. Sebab untuk cover yang tak join lagi. Untuk technical Yang juga tu. Holy Grail ada. Buka je aircon demo. Memang tak pernah MC. Dia sebab teknik Holy Grail is a bullshit lah. Apa nak tahu teknik Holy Grail saya apa? Teknik Holy Grail saya adalah how you want to control your money. Itu adalah teknik Holy Grail segala teknik. Holy shit. You can control the money, insyaAllah profit. Korang nak apa? Kita orang select. Nanti saya dengan Mi select untuk topik minggu depan. Korang bagi tahu market time frame. Saya dah buat. Tapi kalau kita orang dah buat SNR, siapa yang ikut? Itu kena tunggu nanti akan datang kita orang pusing balik. Kita orang cek topik yang kita sebab belum bila kita buat sharing ni, kita punya audience ada yang baru, yang ada yang lama tau. So kalau kita orang share advance, takut yang yang baru join tak boleh nak catch up. Chat pattern pun okey juga. Chat pattern sama dengan market structure Min. Yelah, sama satu topik. Dan dalam masuk student. Semua saya jawab. Mungkin kita patah balik ke SNR lah. Kita tajamkan lagi. Okay? SNR. Ya, SNR. Boleh? Ini yang kotak-kotak ni saya bagi ni, korang pun tak boleh master lagi. Nampak kenapa saya mark kat sini? Kenapa saya mark kat sini? Sini, even though aku share kat mana ni? 1818 Game 5 dia share kat sini tadi. Kat sini. Even though dia break atas, tapi ada rejection juga. 20-30 pip ada. Alright, next week kita cover SNR. So itu sajalah. Thank you for joining. So, saya nak buat pesanan terakhir untuk trading ni. Ingat, di dalam trading, loss itu pasti, TP itu bonus. Di dalam trading, kita bukan mencari profit, tetapi di dalam trading, kita menjaga risk kita. Kita kena grow kita punya duit di dalam bank account, bukan grow duit kita di dalam MetaTrader 4 atau 5. Itu saja. Zaf, ada ini? Tak ada. Nak jadi penceramah bagus. So, if don't have anything, saya akan endlahkan ni. Thank you for joining. Saya doakan yang 88 orang yang stay di dalam Zoom ni sampai ke hujung akan menjadi kaya dalam masa setahun 2 lagi. Okay. So, yang dah profit tadi, jangan lupa share dekat IG, okay? Tak share nanti saya mengajuk NFT tak ada live. Padan muka. Alright guys, good night. Alright, bye. Good night. Good night guys. Good Pin, good Zaf. Gila Zaf. Good Ui, night. Zaf tak ada bar merah. Hey, come on lah. Tengah ambil mood ni. Oh my god. Ambil tu. Zaf, tukar warna biru Zaf. Biar biru sikit. Betul. Dia ambil feeling warna merah tu. Aku dah terfikir warna merah dah ni. Alright, bro, bye-bye.